الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka. Seekor anak lembu yang dipanggang. Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang mengembirakan kepadanya melalui malaikat itu, bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak. Dan sesudah Ishak, ia pula akan mendapat seorang cucu, yakni Yaqub. Isterinya berkata, sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Malaikat itu berkata,
Patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha melimpah kebaikan dan kemurahannya. Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, mulalah ia membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Sesungguhnya Nabi Ibrahim penyabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. Malaikat-malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu menghukum mereka. Dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak oleh bantahan atau doa permohonan. Masih lagi kita berada dalam surah Hud. Surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-12. Pada ayat yang ke-7, yang ke-69 sehingga ayat 76. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah yang keempat dalam 6 kisah yang terdapat, yang terkandung dalam surah Hud. Sebelum ini kita telah menceritakan dan menaksirkan kisah Nabi Nuh, diikuti kisah Nabi Allah Hud, diikuti dengan kisah Nabi Allah Saleh. Dan malam ini ialah kisah Nabi Allah Ibrahim, merupakan kisah keempat. Dan akan disusuli dengan kisah Nabi Allah Lut dan kisah Nabi Allah Shu'aib. Ini 6 kisah yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah Hud bagi menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kesukaran dakwahnya dan bagi memberi amaran serta peringatan kepada kaum yang menentang dan menolak bahawa mereka akan berkesudahan sebagaimana kaum-kaum terdahulu disudahkan dengan azab Allah yang tidak terperi dahsyatnya, yang kepelbagaian bentuk azab, untuk menunjukkan bahawa setiap kaum ada azabnya tersendiri. Maka demikian janji dan amanah Allah kepada kaum musyrik Mekah. Kamu terus menolak dan mempelekehkan, mempersendakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada azab yang menanti dan menunggu kamu. Kalau sekiranya kaum-kaum terdahulu azab mereka berupa azab yang bersifat bencana alam, manakala kaum yang berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azab mereka berupa kekalahan dalam peperangan. Kerana Allah Ta'ala nak muliakan orang beriman dengan mengalahkan mereka, untuk menunjukkan orang beriman punya kekuatan. Ia berbeza kaum-kaum yang dahulu, penentangnya dimusnahkan dengan airnya, dengan petirnya, dengan ribut taufannya, dengan gempa buminya, bersifat alam yang menjadi tentera Allah. Tetapi bagi umat Muhammad, Allah lantik, Allah beri tentera Allah yang paling agung yang bernama orang beriman. Dan ia akan menjadi suatu sunnatullah sampai hari kiamat. Mana-mana penentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimusnahkan oleh orang-orang yang beriman. Para tentera Allah Islam yang sebenar. Kerana kalau umat-umat dahulu, nabi-nabinya diminta supaya keluar daripada kampung dan negeri tersebut, membawa orang beriman. Kita dah cerita bagaimana Nabi Allah Nuh keluarkan 83 orang. Atau ada yang menyatakan seramai 69 orang ataupun 70 orang atau 80 orang, mengikut berbagai riwayat. Dan Nabi Allah Hud mengeluarkan kaumnya seramai 4,000 orang. Nabi Allah Saleh juga begitu, seramai 4,000 orang yang beriman. Tetapi berbeza dengan umat Muhammad SAW. Mereka yang akan datang mengeluarkan orang ini, sama ada mereka ini menerima salah satu daripada 3.
Mereka memeluk Islam atau membayar jizyah, atau mereka akan diperangi sehingga mati, sehingga ditawan. Ini perbezaan bagaimana setiap umat itu akan dibinasakan. Dan saya katakan bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan penentangnya, di kalangan pembencinya, maka mereka akan diperangi oleh orang beriman, akan dikalahkan, akan dihinakan. Allah Ta'ala akan hancurkan mereka dengan kekuatan umat Islam, dengan kehaibatan umat Islam, dan kehinaan mereka sebagaimana berlaku dalam peperangan Badar dan semua siri-siri peperangan, sehingga peperangan Hittin dan peperangan Konstantinopel, bukan peperangan Hormozidun atau Armagedon, dan peperangan besar yang menyaksikan kekalahan demi kekalahan sebagai satu bentuk pembinasaan Allah Ta'ala. Kembali kepada kisah Nabi Allah Ibrahim yang merupakan kisah keempat. Nabi Allah Ibrahim, kalau kita buka Al-Quran, disebut nama Nabi Ibrahim sebanyak 63 kali. Nama Nabi Ibrahim disebut sebanyak 63 kali. Ia melalui pelbagai fasal peristiwa-peristiwa penting. Sama ada Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus, sama ada Nabi Allah Ibrahim dengan malaikat, sebagaimana kisah kita pada malam ini. Nabi Allah Ibrahim berserta anaknya Ismail dengan perintah menyembelihkannya. Nabi Allah Ibrahim dengan kisah pembinaan Kaabah. Dan Nabi Allah Ibrahim dengan pelbagai kisah-kisah yang Allah Ta'ala ceritakan di banyak tempat. Nabi Allah Ibrahim banyak kisah. Baik, kenapa dibawa kisah Nabi Ibrahim? Nabi Hud bangsa Arab, Nabi Saleh bangsa Arab, Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab. Maka kenapakah dibawakan kisah Ibrahim? Kerana Ibrahimlah yang membina Kaabah. Kerana Ibrahimlah disyariatkan ibadat haji. Kerana Ibrahim AS lah yang mengekalkan tauhid di bumi Makkah al-Musharrafah al-Mukarramah sebelum pemimpin-pemimpin jahiliah yang diketuai oleh Amru bin Luhai memasukkan berhala yang mereka ambil daripada Balqa, yakni Syam, lalu dipenuhi di dalam Kaabah dan di luarnya sehingga berjumlah lebih daripada 360 berhala. Maka Ibrahim satu kisah yang mengimbau kembali bagaimana pegangan Nabi Allah Ibrahim ketauhidannya kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu kisah Nabi Allah Ibrahim sinonim dengan dua orang anak. Pertama anaknya Ismail, yang kedua anaknya Ishak. Ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim, Sarah dan juga anak yang bakal dilahirkan Ishak dan Yaqub, anak dan cucu sekali. Dan juga mengisahkan Nabi Allah Ibrahim dengan anak saudaranya Nabi Allah Lut AS, yang menjadi agenda utama malaikat datang mengunjungi Nabi Allah Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Sesungguhnya telah datang kepada Ibrahim rasul-rasul kami. Yang dimaksudkan rasul-rasul kami ialah malaikat. Setengah riwayat menyatakan malaikat yang datang ini berjumlah seramai 9 orang malaikat. Ada yang menyatakan malaikat yang datang ialah Jibril dan 7 malaikat yang lain. Ini 8 malaikat. Ada yang mengatakan malaikat yang datang ialah Jibril, Mikail, Israfil. Tetapi Allah Ta'ala menyebut di sini dengan perkataan rusuluna, yakni malaikat-malaikat kami. Kan dalam bahasa Arab bila sebut jamak, dia mesti lebih pada 3. Maka dia sebut jamak, rusul. Daripada perkataan rasulun, rasulani, rusulun. Artinya lebih pada 3 malaikat. Yang datang mengunjungi Nabi Allah Ibrahim membawa berita gembira. Bushra. Bushra pertama ialah berita kelahiran anak yang ditunggu, yang dinantikan oleh Ibrahim dan isterinya Sarah. Di sini bukan Hajar tapi Sarah. Qala salam. Lalu ketua malaikat berkata, salamun, yang ucapan salam. Assalamualaikum. Salamun. Selamat sejahtera atasmu. Qalu salama. Para malaikat berkata salama. Lalu Ibrahim berkata, qala salam.
Maka Ibrahim menjawab, salam. Fama labisa an ja'a bi'ijlin hanis. Mereka tidak lama duduk, melainkan Ibrahim telah menyiapkan kepada tetamunya hidangan yang berupa ijlin. Ijlin maknanya anak lembu. Hanis, anak lembu yang gemuk. Yang dipanggang, yang dibakar di atas batu yang panas. Hijaratum mahmatun. Itu batu tadi dipanaskan dengan api. Kemudian letak anak lembu atas tu. Jadi masak yang sedap. Dia bukan direct api. Jadi kalau kita biasa, kita letak kuali, letak daging di situ. Ini perantaraannya ialah batu-batu tadi dibakar panas. Kemudian anak lembu tadi letak di atas. Dia panggang dengan batu yang panas. Ni boleh terai lepas ni. Terai dan bawa sini. Kita makan. Maka disebut dengan perkataan ijlin. Ijlin ni anak lembu kerana tulangnya lembut. Untuk menunjukkan di sini tentang kelebihan memuliakan tetamu. Dan Nabi Allah Ibrahim digelar sebagai Abu Dhaifan. Abu Dhaifan iaitu orang yang suka melayan tetamu. Bahkan Nabi Allah Ibrahim diriwayatkan tidak akan makan seorang diri. Dia akan mencari teman untuk makan. Bahkan mengajak orang-orang datang ke rumahnya. Sebagai satu tetamu. Dan dia mengenakan bayaran bagi setiap tetamu yang nak makan. Bayarannya ialah dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan pada akhirnya. Itu je bayaran dia. Dia ada bayaran. Bila dihidangkan banyak-banyak, maka tetamu pun muskil. Nampak banyak sangat. Ni kena bayar ke? Kata Nabi Allah Ibrahim, ya kena bayar. Bayarnya ialah pada permulaan kamu sebut nama Allah banyak-banyak dan pada akhirnya kamu memuji Allah SWT. Itu bayaran dia. Dan Nabi Allah Ibrahim suka orang ni menyebut nama Allah di rumahnya. Dan bersyukur kepada Allah di rumahnya. Untuk menunjukkan kelebihan menyebut nama Allah di rumah. Kelebihan orang berzikir di rumah kita. Yang kita suka ajak, bawa orang-orang datang ke rumah kita yang menjadi penyebab diingat nama Allah SWT. Yang menjadi sebab disebut nama Allah SWT. Maka ini kelebihan menerima tetamu sehingga Nabi Allah Ibrahim gelar sebagai Abu Dhaifan bila dia berkata kepada para tetamunya, samanuhu an tadhkurullah fi awwalihi wa tahmadu fi akhirih. Sebut nama Allah pada permulaan dan menyebut alhamdulillah pada sudahnya tadi. Sudah makan. Nabi Allah Ibrahim bila datang tetamu dia tu diangkat makanan paling sedap sekali. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Maka kemuliaan tetamu tadi diberikan jaizatuhu. Pada permulaan dia datang diberikan makanan seumpama hadiah. Maksudnya makanan yang paling special sekali. Dan selepas itu makanan yang biasa-biasa. Kalau dia meletak 2 hari, 3 hari yang biasa-biasa. Tapi pada permulaan dia beri jaizatuhu. Seumpama kita beri makanan ni macam beri hadiah. Artinya buffet kita bagi. Yang sedap kita bagi. Sebagaimana kisah Ibrahim. Terus seekor anak lembu dia bagi. Kata biasa orang tak akan hidang anak lembu. Hidanglah lembu pencing. Kalau boleh lembu pencing 2 kali tu. Okay, dah tak berapa laku. Ini anak lembu ni. Yang tulangnya lembut, dagingnya lembut. Yang dibakar pula. Dia tak buat kuah banyak-banyak. Lepas tu letak seketul, kuah satu besek. Setengah kita kan makan. Dagingnya sikit, kuah banyak. Sebab apa? Jimat daging. Kuah tak apa banyak. Ni tak. Dia terus bagi ratah makanan, daging. Ratah. Menunjukkan kemuliaan, memuliakan tetamu. Kelebihan, pahala serta ganjaran yang besar yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Falamma ra'a, tetapi bila mana Ibrahim melihat aidiyahum, tangan-tangan mereka, la tasilu ilai, tidak menyentuh lembu tadi, nakirahum, maka Nabi Allah Ibrahim mula merasa bimbang. Bila ni wa aujasa minhu khifah, maka datang rasa takut. Ini bukan orang. Kalau orang tak sempat pelawa, tak sempat pelawa. Ini diam tengok. Dan Nabi Allah Ibrahim dia tidaklah memandang tetamu, tetapi sekilas pandang dia melihat tetamu. Sebab kita tuan-tuan tidak digalakkan untuk merenung tetamu makan. Tak digalakkan bila tetamu makan kita bertengok, kita berperhati, dia suap, sesuap demi sesuap, jangan. Lepas tu ambil gambar tengah suap dia, jangan.
Kerana dia tak akan selesa. Dia tak akan mungkin makan dalam keadaan macam tu. Sebab tu bila kita menerima tetamu, maka kita tidak merenung tetamu. Maksudnya, bila tetamu itu makan, kita tak renung dia. Sekilas pandang tak apa. Takut ada lauk tak cukup. Takut ada benda yang disuka yang kita perlu tambah. Takut ada sesuatu yang mungkin tetamu nak. Maka itu cara dia. Ini di antara adab. Pernah satu ketika, ada seorang badui. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ajak datang ke istana dia makan. Datang istana dia makan. Lalu bila badui ni makan, Khalifah ni dia pun tengok-tengok. Bila dia tengok, masa badui tadi nak suap ada rambut dekat makanan. Ada sya'rah, rambut selai. Lalu dia kata, azli sya'rata an lukmatika. Ada rambut tu, buang rambut. Faqala lahu. Lalu badui ni kata pada Khalifah, atanzuru ilayya nadhra man yara sya'rata fil lukmati. Apakah kamu tengok aku tengah makan sehingga kamu perasan rambut ada pada suapanku? Wallahi la akaltu ma'ak, demi Allah aku tak akan makan lagi dengan kamu. Maka dia berhenti makan terus. Itu badui tu. Maknanya aib. Jadi tuan-tuan, kalau tetamu makan kita tengok dia. Tengok siap suap pun aib. Aib kenapa? Tetamu tu akan segan, akan malu. Kita buatlah kerja lain. Kalau sekarang senang, tengok je Facebook tu. Maka tetamu pun biar makan dengan selesa, dia makan dengan senang. Dan yang Nabi Allah Ibrahim di sini, bila disebut perkataan lihat di sini, bukan maknanya merenung, tetapi sekilas. Tuan-tuan, bila kita muamalah dengan orang, kita kan, mata kita ni dari kelibat anak mata untuk kita perasan. Kita perasan sebelah ni tidur, perasan. Kita tak tengok. Kita perasan tidur. Kita perasan sebelah ni tengah main telefon, perasan. Dia kalau orang duduk depan, dia akan perasan. Kita tak perlu tengok. Tapi kita tahu. Yang ni tengah nulis, yang ni tengah baca kitab, yang ni dia panggil kilasan. Maka Ibrahim AS, dia melihat secara kilasan. Tengok tangan dia tak sentuh. Maka dia mula rasa bimbang. Lalu malaikat. Bahkan ini juga ada. Kita tak boleh biarkan orang menjadi suspicious dengan kita. Atau merasa mengesyaki sesuatu atau takut pada kita. Kita mesti menghilangkan keraguan dan ketakutan orang. Bukan menakut-nakutkan orang Islam, hukumnya haram. Tarwi'u muslim zulmun. Menakutkan orang Islam, hukumnya adalah zalim, yang ini haram. Kita renung kawan kita, dah lah tengah malam duk renung. Kawan dah. Selain renung ni. Saja kita nak ngusik dia. Kononnya kita ni baru dirasuk. Macam gitulah lebih kurang. Maka jangan macam tu, dia takut. Dia pun tanya, kenapa orang renung saya ni? Kita buat diam, tengok lagi. Kawan dah pucat, jantung dah bergerak laju ni. Ni sila hari bulan sakit jantung ni. Kalau kita kata saya tengok awak ni sebab ada benda tak kena ni misalnya. Kita beritahu sesuatu yang menghilangkan rasa takut dia atau rasa syak dia. Nabi SAW satu ketika, ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah dan dia gementar. Sebab Nabi haibah. Gementar. Lalu Rasulullah SAW kata padanya, jangan takut. Jangan takut. Aku lelaki macam kamu juga. Yang memakan roti-roti pecah, roti-roti hancur, roti-roti kering. Itu istilah menunjukkan orang biasa. Ya, Rasulullah tu bukanlah orang biasa, dia Rasul. Tapi nak hilangkan ketakutan. Macam kita sebutlah, saya biasa-biasa je. Jangan takutlah. Kita kan sekampung. Kita kan satu negeri misalnya. Kita pilih satu kalimah sehingga orang tak rasa takut. Ini ada pula, saya beramal ayat biar orang takut saya. Oh, tak boleh. So, ada tak ayat-ayat? Kalau baca semua orang takut saya. Bini takut. Anak takut. Semua takut. Driver bas takut saya. Tokar restoran takut saya. Buat apa nak suruh orang takut kita? Kita bukan gangster, kita bukan mafia. Kita nak orang sayang kita. Kita nak orang suka kita. Atau paling kurang kita nak orang tak rasa terganggu dengan kita. Paling kurang lah. Orang tengok muka kita, ni muka tak suka ganggu. Ni duduk beramal ayat-ayat nak suruh orang takut. Dia panggil ayat penunduk. Tiap-tiap hari beramal lepas subuh penuh. Kenapa? Amalkan ayat penunduk. Ustaz pun takut kita. Kayak kita ilmu pun tak dapat. Dah ustaz takut kita. Nak nasihat tak boleh. Mak kita takut. Bini kita takut. Semua takut. Anak kita takut. Akhir tak tahu masalah anak. Tuan-tuan jangan beramal ilmu orang takut kita. Kita nak orang suka kita. Paling kurang pun kita ini tidak kita katakan ganggu orang lain. Kita tak jadi macam orang tengok macam annoying orang lain. Mengganggu orang lain. Kita just biasa.
Duduk kat kedai nampak hamba Allah biasa. Kalaupun kita tidak boleh menggembirakan orang dengan orang melihat kita, mengamankan orang, cukup orang rasa kita cuma orang biasa. Ini antara akhlak kita. Malaikat ni, walau dia malaikat, memang patut pun kita takut. Tapi malaikat kata, la takhaf, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami sebenarnya singgah rumah kamu. Kami diutuskan bagi membinasakan kaum Nabi Lut. Kita tahu Nabi Lut ini anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Kisahnya bila Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam api. Sehingga api itu terpadam. Lalu Nabi Allah Ibrahim keluar dengan selamat. Maka dua orang yang beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Pertama isterinya Sarah. Yang kedua anak saudaranya ialah Lut alaihi wassalam. Lalu kedua-dua ni pun mula keluar daripada kota Kanaan ataupun kota Iraq, kota Babylon. Nabi Allah Lut AS disinggah di kawasan Sadum, itu di bumi Jordan. Manakala Nabi Allah Ibrahim menetap di Filastin. Letak di Filastin, seorang berhampiran, Jordan dengan Palestin ini dia dalam satu tanah, berhampiran. Maka Nabi Allah Lut, dia berdakwah kepada kaum Sadum, atau dikenali sebagai kaum Nabi Lut. Dan mereka satu zaman, ni pak saudara, ni anak saudara. Tetapi mereka membawa hala tuju masing-masing demi mengembangkan dakwah, menyampaikan perintah Allah. Maka Ibrahim menetap di Filastin. Nabi Allah Lut berdakwah kepada 5 kota utama yang majoriti ataupun kita katakan penduduknya mengamalkan homoseks dan lesbian. Dia asal-asalnya cuma homoseks. Bila perempuan-perempuan tidak dipedulikan, maka perempuan pun memiliki keseronokan sendiri, maka wujud lesbian. Nak beritahu kerosakan ini bermula daripada lelaki. Bila lelaki rosak, perempuannya pun rosak. Kalau lelaki okey, maka perempuannya pun okey. Kerana itu Allah Ta'ala perintahkan lelaki menjaga perempuan. Suami menjaga isteri dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan isteri kamu. Ahli bermula daripada isteri. Dan kalau dia ada anak, maka maksudnya keluarga daripada api neraka. Ini kepimpinan. Jadi bila kaum Nabi Lut, lelaki-lelakinya terpedaya dengan permainan syaitan, mengajak, menyuruh, mengajar cara homoseks. Lalu homoseksual itu mula tersebar. Lalu wanita-wanita melihat mereka tidak dipedulikan. Lalu mereka juga ingin seronok sebagai naluri manusia. Lalu mereka bersama dengan kaum wanita. Maka jadilah lesbian atau disebut dalam bahasa Arab as-sihab. Satu disebut sebagai liwat, satu disebut as-sihab. As-sihab maksudnya lesbian lah kalau dalam bahasa Melayu. Al-liwat ataupun luti ialah amalan homoseksual. Wa imra'atuhu qa'imatun, dan ketika mana Nabi Allah Ibrahim bercakap dengan malaikat. Malaikat ni kata kami datang diutuskan untuk membawa perintah Allah kepada kaum Nabi Lut. Dan isterinya qa'imatun, sedang berdiri. Fadhahikat, dan sedang ketawa. Isteri Nabi Allah Ibrahim Sarah. Dia berkhidmat untuk tetamu. Di sini para ulama mengatakan harus kaum ibu, kaum wanita, isteri melayang tetamu suaminya. Harus. Artinya suami kan dia sembang dengan tetamu-tetamu. Siapa buat air? Kalau suami dia buat air, tetamu ni pun bisu, tak ada orang nak bercakap. Maka isteri yang akan siapkan air. Dan ini mengikut uruf. Habis kalau kita pula orang perempuan Ustaz, siapa buat air? Kita kena buat air Ustaz. Laki tak buat air. Laki kena buat air lah. Jadi bila tetamu, seorang akan khidmat pada tetamu. Khidmat pada tetamu. Maka Nabi Allah Ibrahim dia khidmat oleh isteri Sarah. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Dia ketawa. Allah sebut ketawa dulu, Allah tak sebut sebabnya apa. Sebab bila kita tengok ketawa, kita akan tanya sebab apa dia ketawa. Saya tiba-tiba tengok tuan-tuan ketawa. Mesti tanya kenapa awak ketawa? Mesti dah ada kejadian dulu. Maka Allah Ta'ala nak tunjuk berita ni cukup gembira, maka dia dahulukan dengan ketawa Sarah dulu. Ketawa, maklum ketawa yang maklum. Tapi taklah ketawa berdekah-dekah. Orang perempuan, dia jaga ketawa dia. Orang perempuan dia tak boleh ketawa melampau-lampau. Ketawa cara dia yang sesuai dengan seorang perempuan. Fadhahikat fabasyarnaha, kerana kami khabarkan kepadanya berita gembira bi Ishaq, dengan dia akan melahirkan seorang anak namanya Ishaq.
Tentang wanita ini Sarah, pertama dia dah tua. Umurnya waktu itu ialah 99 tahun. Umur Sarah waktu itu, kata para ulama, ketika itu umurnya ialah 99 tahun. Tis'un wa tis'ina. Fahiya aqim. Tambah pula dia mandul. Dah bukan kata setakat tua mandul. Kerana daripada awal dia tak ada anak. Maka disebut mandul dan dia tua. Manakala umur suaminya pula, Nabi Allah Ibrahim ketika itu ialah 120 tahun. Kalau kita baca sejarah, Nabi Allah Ibrahim wafat pada usia 175 tahun. Dan ketika dia mendapat anaknya Ismail, Nabi Allah Ibrahim ketika itu berusia 86 tahun. Dan ketika mana dia mendapat anak Ishak, usianya ialah 120 tahun. Ini usia Nabi Allah Ibrahim ketika mana mendapat anak. Dia dapat 2 orang anak. Pertama Ismail pada usia dia 86 tahun. Kemudian ditinggalkan Hajar di Mekah dengan perintah Allah Ta'ala. Kemudian dengan Sarah pula, dia mendapat anak ketika mana usianya 120 tahun. Dan Sarah berusia 99 tahun. Dia beza hampir 20 tahun. Umur suami isteri ni. Maka Allah Ta'ala beritahu berita gembira, dia akan beranak. Dan siap sebut nama lagi Ishak. Ini satu-satunya anak yang pertama yang kita katakan belum keluar tapi nama dah ada. Kita kan biasa, kita tak akan isyah nama dulu sebelum bini kita mengandung. Paling cepat pun bini kita mengandung, kita pun beritahu anak saya nama sekian. Itu pun kalau orang tanya balik, lelaki ke perempuan? Oh tak tahu, kenapa dah letak nama? Oh, saya dah cek doktor kata perempuan, saya nak bagi nama Aminah terus. Itu paling cepat, tapi jarang orang belum lagi dapat anak dia dah isyah. Nama anak saya Aminah. Dah mengandung ke? Belum, baru kahwin semalam. Orang kata bio ke apa awak ni. Dan itu mungkin memerangkap diri sendiri. Maka Allah beritahu namanya Ishak. Apa maksud Ishak? Ishak maksudnya ialah udhukah. Suatu yang menjadikan seorang akan ketawa atau gembira. Dinamakan Ishak. Maka Sarah ini digembirakan dengan berita kelahiran Ishak. Tak cukup dengan Ishak. Wa min wara'i Ishak. Selepas Ishak lahir pula cucu Yaqub. Tuan-tuan disebut tu anak dan cucu. Aneh. Itulah dia kegembiraan double. Si Sarah menunggu lama dapat anak. Dia bukan sekadar diberitahu nama anaknya. Bukan disebut namanya. Oleh malaikat. Maksudnya namanya tersohor di langit. Disebut namanya oleh malaikat. Bukan disebut cucu dia pula. Tetapi kita lah. Kalau kita ada anak, kita pun tak berangan lagi cucu kita. Siapa? Anak kita baru umur 2 hari. Ni anak saya Ishak. Nama apa? Anak saya nama Muhammad. Cucu dia nama Abdullah. Baru umur 2 hari dah bagi cucu. Kita kata tak betul dia ni. Tak mungkin seorang menamakan cucu. Sedangkan anaknya masih kecil ataupun belum wujud. Maka demikian Allah Ta'ala nak beri khabar gembira. Sebab tuan-tuan, sifat khabar gembira kita suka benda tu cepat. Kita kan kalau nak ambil keputusan periksa, memang berdebar lah tunggu. Tapi kalau ada orang beritahu itu seronok. Beritahu, awak dah berjaya lah. Kita seronok. Seorang beritahu dulu. Ni orang masuk pilihan raya. Belum kira tapi dah betul. Datuk menang. Oh dah gembira dah dia. Memang itu sikap manusia. Dia suka kalau khabar gembira itu diberitahu awal. Dia beritahu awal. Kalau kita berteka-teka, buat suspense orang makin meluat tengok kita. Beritahu awal maka orang seronok. Maka Allah Ta'ala beritahu dari awal. Anaknya nama Ishak. Wa min wara Ishak Yaqub. Selepas Ishak nama Yaqub. Dan kedua-dua ini Nabi. Dan membentuk anak-anak Nabi. Daripadanya berkat Sarah sabar. Maka dia mendapat anak berstatus Nabi. Dan cucu berstatus Nabi. Dan juga cici berstatus Nabi. Dan demikian keturunannya lahir Nabi yang banyak. Hampir 2/3 daripada Nabi Bani Israel daripada Sarah. Berkat sabar dia. Dan ini merupakan mukjizat Ibrahim dan karamah Sarah. Bagi nisbah Ibrahim AS dapat menjadi penyebab lahirnya anak pada usia 120 tahun, itu mukjizat. Sebab apa sahaja yang pelik, yang aneh, yang berlaku di kalangan Nabi-Nabi, maka disebut mukjizat. Manakala Sarah pula, dia bukan Nabi. Maka dia juga pelik sebab dia mengandungkan. Maka mengandung pada usia tua ini juga satu benda ajaib. Benda ajaib. Maka kerana itu apa yang ajaib yang berlaku kepada Sarah ini dinamakan sebagai karamah.
Bertemu antara mukjizat dan karamah. Apakah ini berlaku zaman Rasul? Banyak. Nabi SAW dengan mukjizatnya pergi kepada sahabat tandanya, maka tanda tadi dipegang oleh sahabat menjadi karamah. Sebagaimana kisah Amru bin Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak berdakwah pada kaum aku, berikan aku satu alamat yang mereka mempercayai aku." Maka dijadikan cahaya pada tangannya. Tak cahaya pada tangannya. Bagi mukjizat Rasulullah dan sebagai karamah kepada dia, karamah dia. Maka dibawa tunjuk pada kaum ini, bukti aku beriman, Allah beri aku cahaya. Maka kaumnya beriman. Ini kisah yang masyhur dan banyak kisah-kisah yang lain. Bila Rasulullah pegang batu, tiba-tiba batu itu bertasbih di tapak tangan Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Nabi letakkan batu tadi di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka batu itu menyambung tasbihnya, subhanallah, subhanallah. Maka ketika mana batu itu berada di tangan Abu Bakar bernama karamah. Waktu batu itu berada pada tangan Rasulullah bernama mukjizat. Dan Umar, Abu Bakar letak pada tangan Umar. Maka batu itu kembali bertasbih. Dan ada sahabat yang riwayatkan hadis ini, Umar letak pada tangan aku, terus nyak batu tu. Mana dia tak ada karamah. Ini ada karamah. Dan kisah masyhur yang banyak yang saya katakan antara kaitan mukjizat dengan karamah. Sebab tu kata Imam Syatibi rahmatullahi alaih, bahawa karamah itu lahir daripada seorang yang benar-benar ikut Rasulullah, maka lahir karamah. Kalau orang tu tak ikut Nabi, lalu lahir benda pelik-pelik, maka itu namanya sihir. Atau namanya istidraj. Kalau orang tu betul-betul ikut Rasulullah, jaga solat, jaga semua hukum hakam, lalu lahir benda-benda pelik daripadanya, maka itulah karamah, kerana karamah itu ialah tempias daripada mukjizat. Merupakan tempias daripada mukjizat. Maka sebagaimana kisah Sarah. Qalat, maka Sarah berkata, "Ya wailata, aduhai peliknya." Pelik. Maksud pelik bukanlah Sarah mengingkari perintah Allah atau kuasa Allah, tapi secara adat. Tuan-tuan, kita boleh bercakap secara adat tak berlaku macam ni, tapi kalau Allah izinkan dia akan berlaku. Adatnya, hukum adat. Sebab itu kalau kita belajar usul, kita belajar usuluddin, kita ada hukum adat, kita ada hukum syarak, kita ada hukum akal. Adatnya, kebiasaannya, perempuan umur 90 tak beranak dah. Laki umur 120 tahun, dah tak ada benih dah. Kalau nyonya komeng dah. Kata orang lelaki, "Ustaz, kita orang lelaki ni makin tua macam kelapa, makin bagus." Ialah kalau tak berapa tua sangat, kalau tua sangat, nyonya komeng. Makna tak ada isi terus. Adat cakap, adat kata, dengan usia macam ni tak mungkin beranak, tak mungkin penyebab beranak. Tak mungkin. Sarah bukan menafikan kekuasaan Allah, dia bercakap tentang hukum adat. Itu tidak salah. Kita kadang-kadang bercakap hukum adat, biasanya macam ni. Ialah rezeki dia Allah bagi. Biasa ustaz orang kalau menagih setahun dua tak kaya lagi, adat lah. Tapi tiba Allah beri dia kaya cepat. Kita tak nafi, tapi kita bercakap hukum adat. Lalu Sarah bercakap atas hukum adat. A'alidu, apakah aku akan beranak? Wa ana ajuz, sedangkan aku dah tua. Wa hadza ba'li, ni suami aku ni. Dia bercakap dengan malaikat, ni suami aku ni syaikha, lagi tua. Suami aku lagi tua. Aku ajuz, lemah, ni lagi tua. Inna hadza la syai'un ajib. Aneh sungguh. Bukan penafian tentang kekuasaan Allah. Tapi kita selalu kan bercakap tentang hukum adat. Pelik. Kita sebut pelik itu tak masuk akal dengan keadaan kita percaya. Pelik lah Ustaz, dia boleh buat macam ni. Dia boleh buat macam ni. Pelik. Tapi kita percaya. Maka kata Allah melalui lidah para malaikat. Qalu, malaikat ini berkata, ata'jabina min amrillah? Apakah kamu hairan dengan perintah Allah? Rahmatullah, ini rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan keberkatannya. Alaikum, ke atas kamu ahlal bait, wahai rumah kenabian, wahai keluarga kenabian. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila orang tu baik, bila orang tu soleh, rahmat Allah dan berkat sentiasa dilimpahi. Menjadi ahlul bait di sini memberi maksud bila keluarga itu keluarga yang soleh ada berkatnya. Sebab itu kita suami nak soleh, kita isteri nak solehah, insya-Allah anak-anak kita dengan keberkatan, kesolehan yang Allah beri pada kita, semua tempias, semua kita katakan keberkatan pergi pada anak-anak cucu-cucu kita. Itu penting kita menjaga kesolehan kita. Penting kita menjaga kesolehan isteri kita, akan melahirkan zuriat-zuriat yang baik.
Innahu hamid. Sesungguhnya Allah itu terpuji, majid, lagi pemurah. Falamma zahaba an Ibrahim ar-raw. Bila Ibrahim sudah tak rasa takut. Macam saya sebut tadi, kita tak boleh biarkan orang rasa takut dengan kita. Tak boleh. Jangan orang bimbang, melainkan kita terang kita siapa. Jangan kita cuba lagi nak takutkan orang. Kita prank lagi nak biar orang takut orang. Jangan. Kata kita tak boleh ketawa dengan ketakutan orang lain. Jangan ketawa dengan ketakutan orang lain. Bukan itu akhlak yang baik. Sebab siapa yang dia lakukan begitu, dia akan berfikir balas dendam nak buat benda yang sama. Kalau dia tak buat kat kita, dia buat kat orang lain. Kan jadi budaya orang suka prank-prank takutkan. Ni nak sambut hari jadi mak. Adik-beradik olok-olok gaduh. Mak ni punya berdebar. Rupanya selamat hari jadi. Ni tak patut kita ikut-ikut benda macam gini. Walau happening. Dan like pun banyak. Ni anak tunjuk macam nak bertumbuk. Rupa-rupanya sembuh hari jadi. Tentu tak boleh, kita tak digalakkan ikut. Ini budaya-budaya orang kafir yang kita import masuk. Kita nak sambut misalnya. Dengan tunjuk rasa penghargaan dan sebagainya. Jangan berlakon-berlakon macam tu. Nanti suami nak surprise hari ulang tahun perkahwinan, buat takut-takut juga. Kawan dia telefon, suaminya sudah meninggal dunia. Wah. Bini punya takut. Okey, pergi ke bilik mayat. Sampai sana rupanya, happy anniversary. Selamat ulang tahun perkahwinan. Bini dia hampir nak luruh nyawa tu. Dengar suami mati. Sebab apa luruh hati? Sebab ialah rumah tak habis bayar lagi. Takut dia. Kereta tak habis bayar. Dah lah dia tak kerja. Dulu masa belajar suruh berhenti awal. Jadi, tuan-tuan, prank-prank macam gini kita kena jauhi lah. Tak payahlah nak suruh orang like kita buat prank menakut-nakutkan orang. Hari ni kita takutkan bini kita, takutkan suami kita, takutkan mak kita. Nanti kita takutkan pula. Ustaz-ustaz kita pun kena takutkan. Dia takut-takutkan. Ustaz datang kuliah tak ada orang. Mana orang? Tiba-tiba keluar kat pintu, selamat hari jadi. Prank. Mau kena halau semua ni. Jadi budaya-budaya menakut-nakutkan ini tak patut menjadi bahan lawak. Kita tuan-tuan nak lawak, jangan takut-takutkan orang. Lawak biasa je. Kita ketawa dengan cara yang baik. Kan ketawa sehingga kita menyimpan rasa dendam, kita akan buat pula pada dia. Kita akan buat pula pada dia. Kemudian kata Allah, waja'athul bushra, dan bila hilang rasa takut Ibrahim dan telah mendapat khabar gembira, yujadiluna fi qaumi Lut, maka Ibrahim mula bercakap tentang urusan Nabi Lut. Tadi cakap kenapa datang? Oh, untuk Nabi Lut. Dia tak takut lagi malaikat sebab dah tahu identiti malaikat. Dia pun dah happy, dah gembira sebab dia akan dapat anak, bahkan dia akan dapat keturunan dan cucu. Kemudian dia kata, kenapa nak musnahkan kaum Nabi Lut? Kenapa tak beri tempoh? Kenapa? Sebab seorang pendakwah, Nabi Allah Ibrahim AS, dia suka bahawa orang-orang yang melanggar perintah Allah, dia beri tempoh. Supaya mereka terus diberi penerangan dan sebagainya. Dan kebimbangan Nabi Allah Ibrahim yang kedua, ialah Nabi Lut ada kat situ nanti kalau dimusnahkan dengan Nabi Lut sekali. Pertama, Nabi Allah Ibrahim bimbang, kenapa terus dimusnahkan, tak diberi peluang dulu? Sebab Nabi Allah Ibrahim berada jauh ataupun tidak mengetahui berita Nabi Lut dan bagaimana dakwah Nabi Lut, dan dia menyangka bahawa seolah-olah kaum tu tak diberi peluang. Macam ginilah tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa seorang perempuan yang tak beranak. Ternyata ada anak, tak ada. Kita tak berubat ke? Kawan tu 10 tahun dah berubat. Tapi kita rasa macam dia tak berubat sebab kita baru tahu tentang dia. Perangai kita ni. Kita tengok ada seorang tu sakit. Sakit erat kaki, kenapa kau? Tak berubat ke? Kawan tu dah ubat macam-macam lah. Dah semua tempat dia pergi. Tapi kita yang baru tahu, kita seolah ingat orang ni tak berubat. Kan macam tu perangai kita. Kebanyakan manusia. Ibrahim AS, bila tahu bahawa kaum Nabi Lut akan dimusnahkan, kenapa nak dimusnahkan? Kenapa tak bagi peluang? Kemudian fikir pula bahawa bila kemusnahan, maka semua akan kena termasuk Nabi Lut. Nabi Lut tu dia orang baik. Kenapa nak dihukum dia? Nabi Allah Ibrahim tidak mengetahui tafasil bagaimana perancangan malaikat sebab ia rahsia. Rahsia. Tak ada orang boleh tahu. Lalu kata pada malaikat, Allah Ta'ala memuji Ibrahim. Inna Ibrahim lahalim. Ibrahim itu lembut orangnya. Awwahum munib. Seorang yang sentiasa beribadat kepada Allah. Sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Ibrahim. Lalu para malaikat berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hadha. Jangan campur. Jangan campur ni. Ini bukan urusan kami. Innahu, sesungguhnya
qad jaa amru rabbik, ini telah keputusan Allah. Ia bukan boleh dibincang-bincang, ia keputusan Allah. Kemudian kata malaikat, wa innahum atihim azabun ghairu mardud, bahawa mereka kaum Nabi Lut akan datang kepada mereka azab yang tidak mampu lagi mereka tolak. Wa imma dengan doa, wa imma dengan penyesalan, wa imma dengan taubat, sebab perintah Allah sudah pun terlaksana. Sebagaimana saya sebut, beza umat Muhammad dengan umat terdahulu. Umat dahulu, bila mana mereka derhaka, maka datang azab Allah saja, pintu taubat sudah ditutup. Tapi umat Muhammad tidak. Umat Muhammad, pintu taubat ditutup hanya dua keadaan. Yang pertama, bila nyawa berada di halqum. Bila baru nak datang azab, taubat masih dibuka. Datang ke bumi, datang ribut taufan, taubat masih dibuka. Yang kedua, ketika mana matahari naik sebelah barat. Tapi umat dahulu, bila ditentukan Allah bahawa negeri ini, negara ini, kaum ini akan diazab, automatik pintu taubat ditutup. Walaupun azab itu mungkin berlangsung 40 hari lagi ke atau tempoh yang panjang, taubat sudah tak diterima. Mereka semuanya telah dimusnahkan. Sebab itu Firaun masih ada nyawa. Waktu Firaun taubat, tak diterima lagi taubat. Datang Jibril ambil pasir, sumbat dalam mulut dia. Walaupun dia sudah menyebut kalimah taubat, beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi Tuhan Allah Ta'ala dah tak terima. Itulah dia, kita katakan sunnah atau peraturan umat dahulu. Dan inilah kemuliaan umat Muhammad. Bila dah datang azab, lalu mereka taubat, masih diterima sebagaimana nyawa tidak berada di halqum. Ada pun umat dahulu, bila mereka sudah ditentukan azab Allah Ta'ala, maka mereka tidak boleh berpatah balik. Melainkan mereka mesti menghadapi azab yang dahsyat itu, dimusnahkan oleh Allah SWT. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat terakhir 76 ini menceritakan bagaimana ia akan dimusnahkan, tetapi malaikat tak beritahu apa yang akan berlaku. Kerana ini rahsia Allah, sehingga datang ayat yang ke-77 menceritakan kisah Nabi Lut dan bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.